Allah Subhanahu wa taala pada ayat 185 surah Ali Imran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannah faqad faza wa ma hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Apa maksud ayat ini? 185, setiap yang bernyawa pasti akan menemui kematian, pasti akan merasakan kematian. Ayat itu masyhur. Dan pada hari kiamat sajalah ataupun hari akhirat sahajalah diberikan balasan dengan sempurna sekali balasan itu. Lalu Allah menyatakan, faman zuhziha 'anil nar, sesiapa yang dijauhkan daripada neraka dan dimasukkan ke dalam syurga, sesungguhnya dia memperolehi kemenangan. Wa ma hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kehidupan di dunia ini hanyalah kesenangan yang memperdayakan kamu. Seronok duduk di dunia, hidup di dunia. Banyak nikmat kesenangan yang kita perolehi, tapi akhirnya menjadi perkara yang memperdayakan kita kalau kita tidak mengambil pengajaran, tidak melakukan kebaikan. Kita terpesona sahaja dengan segala nikmat dunia ini. Kemudian ayat 186, latubluwanna fi amwalikum wa anfusikum wa latasma'unna minal ladzina utul kitab min qablikum wa minal ladzina asyraku adza katsir wa in tusbiru wa tattaqu fa inna dzalika min azmil umur. Dan pasti pasti kamu akan diuji dengan harta dan diri kamu. Amwalikum, harta. Maknanya apa yang boleh memperdayakan kamu tadi pada ayat 185. Kamu diuji dengan harta kamu, diri kamu pun diuji. Dan pasti kamu akan mendengar banyak perkara-perkara yang sangat menyakitkan hati daripada orang-orang yang diberikan kitab sebelum kamu, orang-orang Yahudi dan Nasara, orang-orang musyrikin. Mereka memang menyakitkan hati, maknanya kepada baginda. Jika kamu bersabar dan bertakwa, maka sesungguhnya yang demikian itu termasuk urusan yang diutamakan. Kita utamakan urusan yang baik, yang terus kita berjuang, bersabar, dan Allah juga akan memberikan keutamaan bila urusan yang kita lakukan demi menegakkan agama Allah. Ayat 185 dan 186 ini rentetan daripada ayat sebelumnya, yang mana ayat sebelum ini, kalau kita ingat tentang peristiwa Abu Bakar, dia masuk ke dalam satu kelas lah, yang ada orang Yahudi di dalamnya. Maka orang Yahudi bila nampak saja Abu Bakar, terus berkata kepada Abu Bakar, innallaha faqir, sesungguhnya Allah itu miskin. Allah itu miskin. Wa nahnu aghnia, dan kami ini orang kaya. Itu orang-orang Yahudi kata kepada Abu Bakar, yang menyebabkan Abu Bakar ni menampar orang Yahudi itu. Penghinaan. Malah mereka menghina baginda sallallahu alaihi wasallam. Perkara ini diadu kepada Nabi.
Jadi rentetan daripada ayat sebelum ni 181, 80, 83, 84 ini 184 berlaku juga peristiwa bagaimana orang-orang Yahudi musyrikin Mekah seperti Ka'ab bin Al-Ashraf yang membuat syair menghina Nabi. Kemudian dia provok pula orang beriman ini dengan keburukan, lalu dia menaikkan semangat orang-orang musyrikin supaya apa? Menentang Nabi. Jadi dua perkara bertentangan, memburukkan Nabi, memburukkan Allah Subhanahu wa taala, kemudian menyakiti hati orang-orang beriman, kemudian memberi semangat pula kepada musyrikin Mekah supaya bersama dengan orang Yahudi dan Nasara ini menentang Nabi. Maka bila keadaan itu berterusan, Allah turunkan ayat 185 dan 186 ini menghiburkan hati Nabi dalam bentuk menaikkan pula motivasi Nabi dan juga orang beriman. Kau buat macam itu, lalu Allah beri balasan begini. Sebab itu ayat ini bermula dengan apa? Ayat yang mengatakan tentang mati. Kau boleh cakap apa yang kau suka, kau boleh buat apa yang kau suka, tapi setiap yang bernyawa ini di sisi Allah semua. Sebab itu ayat ini umum, kullu nafsin. Allah tak kata kullu nas, setiap manusia. Sebab nak mengajar orang-orang Yahudi bahawa setiap yang hidup ini di bawah kekuasaan Allah, Allah yang hidupkan, maka setiap yang bernyawa ni tak kira dia makhluk apa, dia pasti akan menemui kematian. Sama ada manusia ke, malaikat ke, jin pun sekali, makhluk haiwan, tumbuhan, apa saja makhluk yang kita tak pernah jumpa lah atas dunia ini, semuanya akan musnah dengan kematian. Malah haiwan pun Allah akan tunjukkan nanti di hadapan manusia pun diberikan pembalasan. Kalau akal kita kata takkanlah binatang pun nak bagi balasan apa yang dia tahu binatang ni. Allah akan kumpulkan semua binatang di atas muka bumi ini, di atas perlakuan mereka ditunjukkan kepada manusia. Lalu mana-mana binatang yang melakukan kezaliman, menerkam, menanduk apa sahaja terhadap binatang-binatang yang lemah, lalu kesemuanya itu akan mendapat balasan. Kalau kambing itu diterkam dulu oleh serigala, di hari akhirat Allah berikan balasan, kambing itu pula menerkam pula serigala. Dan dipertontonkan kepada manusia yang dibangkitkan daripada padang mahsyar. Selesai semua binatang itu mendapat pembalasan, lalu Allah jadikan semua binatang itu kembali menjadi tanah, lalu ditiup angin, berterbangan, hilang. Sehinggakan orang-orang yang kufur kepada Allahnya dulu lalu berkata-kata, alangkah baiknya kami ini menjadi binatang. Mereka manusia mulia di atas dunia, hebat, pangkat tinggi, harta banyak, kemasyhuran semasa di dunia, tapi akhirnya bila tengok Allah jadikan binatang itu, akhirnya pembalasannya pun dapat, kemudian dihilangkan dengan apa? Tiupan angin, hingga nampak debu dan debu itu hilang. Alangkah mudahnya pembalasan kepada haiwan. Lalu mereka berkata, alangkah baiknya aku pun jadi seperti itu, baru pula nak jadi binatang. Sedangkan di dunia jangan disamakan manusia dengan binatang. Pantang Datuk Nenek, marah manusia. Jadi Allah turunkan ayat ini menghiburkan hati Nabi. Jangan bimbang, setiap makhluk ini akan mati. Sebab itu dalam ayat-ayat yang lain pun Allah nyatakan semua yang ada di bumi ini akan binasa. Yang kekal hanya Allah. Yang kekal hanya Allah. Sama ada manusia ke, malaikat ke,
termasuk malaikat yang menjaga arash, tempat yang tinggi di atas sana. Semuanya pasti akan menemui kematian dan Allah yang kekal hidup, ya. Maka Nabi diberikan motivasi supaya terus kuat, jiwanya kuat untuk menyampaikan apa sahaja kebaikan, amar ma'ruf, dan juga mencegah kemungkaran, nahi mungkar ini, ya. Dan di hari kiamat setiap jiwa itu pula akan diberikan balasan, sama ada baik ataupun buruk daripada amal perbuatan, walaupun seberat zarah sekalipun. Sebab itulah baginda sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam satu riwayat oleh Imam At-Tirmizi dan Tabrani, innamal qabru raudatun min riyadil jannah aw hufratun min hufarin nar. Nabi kata apa tentang kubur ini, ya. Bila Allah turunkan ayat tentang kematian, lalu diceritakan tentang kubur ini. Sesungguhnya kuburan tidak lain adalah sebuah taman daripada taman-taman syurga, ataupun kubur itu menjadi tempat apa kepada kamu? Sebuah jurang daripada jurang-jurang neraka. Kubur ini permulaan syurga dan neraka. Dulu kau hina orang, dulu kau buat tak baik kat orang, kau inaya dia, kau zalim pada dia, maka kubur itu akan menjadi jurang-jurang neraka. Kau berada di jurang neraka, kau melangkah saja kau terjun dalam neraka. Berbeza bagi orang beriman, kuburan itu ialah taman-taman, taman-taman syurga. Itu baru taman, belum masuk betul-betul dalam syurga, tamannya pun sudah indah. Jadi itu pengakhiran hidup kita. Yang atas dunia tadi, kita terlalu berbangga dengan apa sahaja yang kita ada, lalu menginai orang lain. Sebab itulah sesiapa yang dijauhkan, ya, yang dijauhkan ataupun diselamatkan daripada neraka dan dimasukkan ke dalam syurga, ini sangat beruntung. Nabi menyatakan, man ahabba an yuzahzaha an-nar, sesiapa yang ingin dijauhkan dan diselamatkan daripada neraka, wa yadkhulal jannah, dan dimasukkan ke dalam syurga, kata Nabi, faltudrikhu munayyituhu wa huwa yu'minu billahi wal yawmil akhir wa ya'ti ilan nas ma yuhibbu an yu'ta ilaihi, kata Nabi. Maka hendaklah ketika kematian menjemputnya, dia dalam keadaan sebagai seorang yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhirat, hari kiamat. Ada lagi dia keyakinan terhadap Allah dan juga hari akhirat itu sebagai pembalasan. Kalau kita hendak diselamatkan daripada neraka dan dimasukkan ke dalam syurga, prasyarat dia masa nak mati itu masih lagi ada iman yang kita yakin Allah yang Esa, Allah Subhanahu wa ta'ala dan hari akhirat ini, serta hendaklah kita berperilaku terhadap manusia dengan bentuk perilaku yang dirinya ingin orang lain seperti itu. Kita hendak orang lain baik, kita kena buat baik. Kita komplain orang buat tak elok, kita komplain orang ni tak berguna, dan kita mengharapkan orang tu baik macam kita. Tapi kita kena buat baik itu, bahawa Allah boleh selamatkan kita daripada jurang neraka. Hari ini kita memang suka komplain. Hari ini apa saja memang itu je lah. Hendak-hendaknya dengan ujian COVID-19 ni lagilah, ya. Kita di sini alhamdulillah tak merasa macam Sabah dengan Kedah tu.
Bapa saudara saya cerita bila kembali balik dengan kaedah PKP yang diketatkan ke, yang bersyarat ke, yang tak boleh keluar tu, sehingga kan satu keadaan ada satu kawasan itu bantuan dihantar, pihak berkuasa hantar bantuan, tak boleh keluar sebab merebaknya dia gelombang kedua ni dahsyat pula merebaknya, ya. Lebih laju daripada gelombang yang pertama, sehingga kan bantuan dihantar menyebabkan pihak-pihak NGO ni rasa kesian, hantar juga bantuan, tapi akhirnya terpaksa dikawal, ya. Hingga kan terpaksa dikawal tu disekat dulu, nanti dulu nak bagi bantuan kena semak, kena cek, kena apa semua. Pihak berkuasa di bawah Majlis Keselamatan Negara ni dia kena semak dulu barangan ni dari mana. Yalah, kalau orang Islam tolong tentulah barangan tu baik, itu umum kita kata, tapi SOP yang ada ni nak jaga betul. Maka bila benda tu lambat sampai, NGO tak tolong, bekalan banyak ni tapi lambat nak sampai, mengamuk, nak suruh kami mati ke? Itu manusia. Nak suruh kami mati ke? Tak fikir ke anak kami nak makan, katakan. Jadi pihak yang berkuasa memikirkan dari segi keselamatan sedetail-detailnya. Barang dari mana, kilang dari mana, katakan. Bentuk penyampaian macam. Sebab kalau di pihak berkuasa ni ambil kira soal SOP tu, supaya tidak berlaku perkara-perkara jangkitan luar dugaan ni. Kita diuji sekali macam itu, kita dah mengalah dari segi apa? Tak tahan tadi. Tapi Nabi dulu diuji lagi dahsyat, dipulaukan oleh orang musyrikin semata-mata menyampaikan seruan dakwah tu jangan menyembah berhala, sembah Allah yang Esa. Lalu dipulaukan Nabi bawa diri tu, bawa orang beriman tu keluar daripada musyrik, sebab orang musyrik dia buat perisytiharan dan dia tampal dekat pokok tamar. Satu bentuk perisytiharan, jangan berurusan dengan orang Islam, jangan kahwin dengan orang Islam, jangan berniaga dengan orang Islam, putus bekalan. Akhirnya Nabi bawa pergi duduk di lereng-lereng bukit sehingga makan kulit kayu. Menasabah ke kita kata Allah tak tolong Nabi? Makan kulit kayu 3 tahun. Tapi bukanlah 3 tahun berturut-turut tu hari-hari makan kulit kayu, ya. Makanan ada, bekalan sampai, orang tolong juga. Walaupun minal musyrikin, tapi itu kerabat dia. Hati dia berdetik juga, pergi secara sulit hantar bantuan. Tapi bila keadaan mendesak tadi, bekalan tak ada sampai, makanan dah habis, tak cukup, Nabi dan orang beriman makan kulit kayu tamar tu. Mana sabah ke manusia makan tu? Kita belum sampai macam tu, belum lagi. Kita masih mewah lagi. Cuba kalau musibah menimpa sikit, bantuan jangan ceritalah, kan? Pernah dulu semasa Kelantan dilanda banjir yang mengejutkan tu, segala bantuan sampai, lama-lama dah tak ada tampek nak letak dah, bertimbun kain baju, lama-lama dah bercampakkan aja. Sampai macam tu pula. Makanan yang paling mudah, Maggi. Baru 3 hari makan Maggi, berturut-turut 3 hari makan Maggi. Tak ada benda lain ke kami nak makan? Maggi, sardin. Mujur boleh makan. Itu kita bila diuji tahap macam tu, itulah keadaan. Sebab itu prasyaratnya apabila kita hendakkan syurga tadi, iman. Mati itu dalam keadaan iman. Malah Nabi mengingatkan lagi dalam sabdanya, maudhi'u sauti ahadikum fil jannah khairum min dunya wa ma fiha. Nabi kata apa? Riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu pada tafsir ayat 185 ni oleh almarhum Dr. Abaz Zuhaili, dia bawa satu dalil hadis Nabi lagi, iaitu tempat
tempat yang paling rendah darjat dia dalam syurga. Tempat itu dalam syurga, tapi darjat yang paling bawah, syurga yang paling bawah, tempat pembalasan manusia. Tapi bila syurga ni nikmatlah. Salah satu tempat yang paling bawah ini bila nak dibandingkan, Nabi kata dengan dunia, Iqra'u in syi'tum ini, Nabi kata sesiapa yang ada di tempat itu bahawa syurga yang paling rendah darjat itu lebih baik daripada dunia. Lebih baik daripada dunia. Tuan-tuan tentu tengok viral ataupun tular orang yang skamer kena tangkap tu. Skamer Makau. Tengok dia punya kemewahan tu, Masya Allah. Orangnya muda lagi. Muda. Yang jadi mangsa kena skamer ni orang pencen, tuan-tuan. Bila dia siasat, rupanya lama pihak berkuasa siasat, penuh dengan teknikal sebab melibatkan pelbagai. Kan kalau kata kan, di pihak berkuasa pun ada orang yang tolong. Dia kata ni bakal kena cokau lah ni. Dahsyat dia semua bila tengok orangnya muda-muda. Tengok kereta dia, limousin dia. Saya tak pernah tengok kat Malaysia, kat mana ada kereta tu, limousin panjang tu. Yang saya tengok tu gambar dekat Amerika ya. Limousin dia tu. Saya tengok Agung pun tak pakai. Agung pun tak pakai. Dia pakai. Dia berhenti dekat kelab dia, dia masuk kelab dia tu. Dia buka arak tu macam tu lah. Penuh dengan kemewahan, nikmat dia dahsyat. Sekali bila dia semak dibekukan akaun dia 75 juta. Semua duit tipu orang. Dengan artis-artis pun ada yang kena siasat SPRM 24 jam. Dia bijak orang ni. Dia invest, dia tipu, dia skamer, dia bagi. Sebab tu kalau kita terima mesej, orang yang pencen lah terima mesej kan, anda mendapat bantuan. Ni sekarang ni bantuan tengah banyak ni. Anda mendapat bantuan sekian. Bantuan akan dimasukkan ke dalam akaun anda. Sila kemaskinikan nombor akaun dengan nama, dengan IC, dengan nombor akaun, dengan password akaun yang ujung tu bagi sekali. Kita dengar, kita tengok dapat bantuan. Ni memang apa ni, rezeki terpijak orang kata. Bagi. Kan? Gratuity pencen tak habis lagi, ada 100,000 dalam tu. Langsung tinggal RM10. Akhirnya pihak berkuasa mendapati dia ada menyimpan 750 akaun orang. 750. Dapat pula dia tipu tu. 75 juta macam tu je. Gambar dia dekat stadium Manchester United, bukan main lagi. Punya lamanya orang kena tipu ni, sekarang baru kena cakau. Sebab begitu teknikalnya nak disabitkan. Sekarang ni tak tahulah macam mana siasatan pihak berkuasa, tapi tengok pakai baju lokap lah tu, kena bawa. Tak ada rupa orang pencen dah, muda-muda belakang. Yang perempuan dia pun dahsyat-dahsyat kan. Seronok, bahagia. Akhirnya Tuhan nak tunjuk. Sebab itu jadi peringatan kepada kita. Sebab itu Nabi kata syurga yang paling taraf rendah darjatnya itu lebih baik daripada seisi apa yang ada dalam dunia ni. Engkau seronoklah duduk dalam dunia ni. Sebab itu Nabi bacakan ayat 185 ni. Sesiapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam syurga tu, faman zuhziha an-nar wa dakhilal jannah faqad faza wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Nabi tetap mengatakan bahawa dunia yang kamu rasa nikmat itu sebenarnya kesenangan yang memperdayakan. Allah berikan kamu hidayah akhirnya kepada sesuatu
kamu boleh meraih apa? Boleh meraih syurga Allah, selamat daripada neraka. Yang ini yang kita halubakan sepatutnya. Sebab itu kehidupan dunia yang kita jalani sekarang ini, yang kita nikmati ni dengan seseronok-seronoknya, dia bersifat fizikal. Kita seronok dengan makan minum, kita seronok dengan harta kita, dengan kedudukan kita, dengan kehormatan kita, dengan popularnya kita, tetapi kalau kita tidak berhati, terpedaya ni, sebab itu Allah sentiasa memberikan peringatan, sebab tu Allah buat perbandingan di antara orang mukmin dengan orang kafir. Orang yang tidak beriman ni, minal kafirin ini, dia akan pilih kehidupan dunia. Dia akan pilih kehidupan dunia. Sedangkan kehidupan akhirat itu adalah lebih baik dan lebih kekal. Boleh kita ambil dunia, ambil lah, jangan buang pula. Kalau buang pula dunia, langsung tak peduli kan, kita hendak akhirat saja, kita menjadi seperti sifat rahib, tak fikir dunia. Sedangkan dunia itu jambatan kita nak ke akhirat. Kita kena lalui dunia ini dengan melakukan persediaan dia. Kita jangan kata bahawa kita hidup berjiran dunia, pedulikanlah jiran kita tu, tetapi itu ada jalan nak pergi ke syurga. Jiran lapar kita buat tak tahu, sedangkan itu jalan ke syurga. Kita berbuat baik, kita tolong. Contoh, jangan kita kata perjalanan kita ke masjid subuh-subuh tiap pagi kita berjalan kaki pergi, jangan kata dunia itu tak ada lah nak ambil kira, katakan. Dikira oleh Allah setiap langkah. Jangan kita tolak pula, walaupun sedikit dunia itu kan. Tetapi hendaklah kita berpada-pada, dan tak salah kita lebihkan sikit akhirat itu supaya kita lebih bersedia untuk dapatkan balasan kebaikan. Nabi sebut dalam sebuah hadis lagi, walillah, wallah, kata Nabi, bersumpah Nabi, demi Allah, mad dunya fil akhirah, perumpamaan dunia jika dibandingkan dengan akhirat, illa kama yaghmisu ahadukum usba'ahu fi yammi falyanzur bima yarji'u, kata Nabi, jika dibandingkan dengan akhirat tidak lain seperti jika salah satu kalian mencelupkan jari ke dalam laut lalu mengangkatnya kembali, maka lihatlah berapa air yang melekat di jari tersebut. Nak bandingkan apa perumpamaan dunia dengan akhirat ini? Celupkan jari dalam air laut, bukan celup dalam cawan. Kalau celup dalam cawan tu kita nampak munasabah lah. Ini dalam laut yang luas samudera itu, kita celup jari kita, berapa banyak air laut melekek. Itu dunia. Itu dunia yang kita dapat, yang terbentang luas tu akhirat. Macam kita kata, tak masuk akal, sikit benar. Memang sikit. Hatakan ilmu yang kita dapat, yang kita kata kita bijak pandai, kita hebat, kita orang berilmu, tetapi yang Allah bagi kepada orang yang kata dia itu hebat dari segi ilmu, setitik daripada seluas laut yang begitu besar, setitik ini Allah bagi. Yang kita belajar tu sampai ambil 2 kali PhD, setitik. Macam seorang pegawai polis bernama Mahathir. Nama dia Mahathir. Dia pegawai polis. Kita tengok, ketika tengok video dia menceritakan diri dia pakai baju pegawai polis tu, pakai pangkat pegawai. Dia cerita dia bermula daripada sekolah rendah tu. Dia tak mula dengan sekolah rendah kerajaan tu. Parent dia hantar masuk madrasah tahfiz daripada umur 7 tahun. 7 tahun mak bapak dia nak dia menghafal Quran. Dia tak jumpa matematik lagi, sebab sepenuhnya tu. Maka dia pun masuklah hafaz 30 juzuk.
Bila dah umur 5 boleh, 6 boleh, dah sepatut berada di sekolah menengah, dia nak juga berjaya, dia ambil SPM. Daripada tak ada sekolah rendah, dia terus nak ambil SPM, dia tuition, pergi menghadap guru-guru, belajar, lulus SPM, lulus. Lepas tu dia minat bidang apa? Bidang kepolisan. Dapat dia masuk dia latihan polis. Lepas tu dia buat pengkhususan lagi bidang dia. Bidang polis ni bidang udara. Polis kan ada dia punya bidang udara juga, ada kapal terbang, ada helikopter. Dia jaga bahagian itu. Bila dia dah ada SPM, dia ada bidang kepolisan, dia sambung buat degree. Boleh buat degree. Dia ambil 2 degree. Satu bidang kepolisan tu dia buat degree, dalam masa yang sama dia daftar masuk UIA, ambil bidang pengajian Islam. Double degree. Budak Melayu, nama Mahathir lagi. Agak nama Mahathir ni bijak kot. Sebab tu Tun Dr. Mahathir bijak. Takkanlah nak kita kata buruk kan. Kita hormatlah juga dia. Ya. Lulus. Dia pun sambung kerja bidang kepolisan dia. Muda lagi orangnya, 30 lebih lah, awal 40 gitu. Tuan-tuan boleh cari, tengok YouTube mesti jumpa. Sambung buat master. Bidang kepolisan sambung buat master. Bidang udara itulah. Ya. Kontrol trafik udara untuk pesawat polis. Sambung master syariah. Sambung master syariah di UIA lagi. Lulus. Sekarang tengah buat PhD. Double degree. Bidang kepolisan sambung degree. Sambung PhD. Sambung pula PhD Usuluddin UIA. Apa ingat anak Melayu tak boleh? Tak boleh? Tapi itulah ya, mungkin kita tidak orang kata tak tahu kisah ya. Tapi dia nak cerita, dia kata dia bermula tu dengan madrasah pondok Quran. Dia pernah dijemput jadi imam tarawih. Dia cerita ni, Imam Madinah datang. Masa tu Imam Madinah dijemput. Imam Madinah tu imam utama. Tapi oleh kerana dia ni orang tahfiz kan, muda lagi, dijemput dia jadi imam. Imam Madinah tu belakang dia pula. Dengan cerita Masjid Shah Alam, saya tengoklah tu cerita dia. Kan? Dia jadi imam, lepas itu imam tu selut dia tu, pegang kepala dia. Dia rasa lain. Lahjah baca dia macam orang Arab, tajwid dia first class. Budak madrasah tahfiz. Yang itu diadap daripada umur 7 tahun, kena lanyak betul. Imam Madinah mengakui dia macam tu. Dia kata itulah saat dia rasa paling bahagia. Dia kata Imam Madinah dia ucap tahniah, dia bagi pujian, dia kata. Jadi dia pegang Quran, tapi dia paku dia banyak. Dia pegawai polis. Jadi dia bagi semangat tu. Saya duk cari juga alamat dia, nak jemput ceramah, bagi motivasi dekat budak yang tahu nak menerap dengan motor Saya dengan pelajar ni nak masuk dunia dia ni kena ikut cara dia kan? Budak yang tak nak belajar ni ya, bila kita dekat dengan dia, Ustaz malam besok kita pergi lekas. Ustaz datang, Ustaz tengok saya menerap atas motor macam mana. Layan. Dia ajak kita pergi ke lekas. Menerap pukul berapa? Pukul 1, pukul 2 pagi. Kita dah tergolik masa tu. Macam mana? Kita sayang dia, kita nak tarik dia. Terpaksa masuk dunia motor dia. Ya? Jadi begitulah. Nak dekat habis dah tuan-tuan. Ni sambung sikit lagi. Jadi jelasnya daripada ayat 185, 186 ya, menjelaskan tentang gambaran betapa kecil, remeh dan tidak bernilainya akhirnya dunia itu bila nak dibandingkan dengan akhirat.
Sa'id bin Jubair berkata, ni tafsir oleh almarhum Dr. Zuhaili, perkara-perkara ini, hal-hal ini bagi orang yang lebih mementing dan memilih dunia daripada akhirat. Adapun orang yang menjadikan dunia sebagai keutamaan dia, sebagai medium dia, sebagai apa, afdalnya dia nak mencapai hari akhirat, maka dunia ini disebut sebagai mata'ul balagh, sesuatu yang untuk mencapai tujuan. Kalau kita pentingkan akhirat, boleh ambil dunia untuk capai tujuan akhirat. Sebab bila kita nak pergi akhirat ini, nak masuk syurga, bila nak masuk syurga kita ambil dunia, takkan nak menipu orang. Kalau kita nak pergi akhirat ni, nak masuk jannatul Firdaus, kita nak berada bersama dengan para rasul, takkan kita ambil dunia ni kita melakukan penyelewengan. Dalam kerja kita buat, kita nak menyeleweng, kita nak rasuah, kita nak tipu orang. Tentulah kita nak ambil perkara dunia ini sebab sebagai apa? Jalan kita di hari akhirat nak masuk syurga. Jangan kata kerja kita sebagai apa di pejabat, susun fail pun tidak dinilai oleh Allah. Jangan kata kita ubah angka dalam laporan-laporan kita tidak ditanya oleh Allah. Allah tanya. Kalau kita jadi engineer yang mengukur apa sahaja, takkan tidak ditanya. Takkan tender buat jalan, maknanya tebalnya apa tu 6 inci, kita ubah jadi 3 inci dengan belanja 6 inci, takkan Allah tak tanya. Kejap-kejap jalan rosak, kejap-kejap jalan rosak. Bila buat siasatan sepatutnya 6 inci tebal ni, kenapa tinggal 3 inci? 3 inci lagi pergi mana? Belanja 6 inci. Takkan Allah tak tanya tu. Maka akhirnya keseronokan dunia yang kita dapat tu rupanya bawa ke neraka. Tapi tak salah kita nak ambil dunia untuk kita pergi ke akhirat dengan tujuan nak ke syurga. Tapi kita buat kerja kita di dunia, betul. Betul. Sekarang kita kena ikut SOP. Tengok ni dah sampai ke Seremban ni, dah ada masjid yang kena sanitize. Saya kuliah kat Masjid Sikamat tu, tapi dah dapat dah makluman semua kuliah ditangguhkan. Tak apalah, tangguhlah, nak buat macam mana kan. Sebab apa? Sebab ada yang kono Covid pergi semayang situ, katakan. Oh, ini kita kena jaga betul ni SOP. Alah, dunia je. Kita mudah cakap dunia je. Allah tolong kita. Kita semayang. Jangan anggap kita semayang aja Allah tolong. Tapi kita tak jaga silaturahim. Kita tak jaga silaturahim. Sembayang bagus kita. Sembayang berjemaah full 5 waktu. Tapi kita silaturahim. Kita fitnah orang, kita kutuk orang, kita maki hamun orang. Macam mana jalan ke syurga kita? Lalu tersekat. Tu kena ambil kira. Kemudian Allah Subhanahu wa taala tunjukkan contoh-contoh pada zaman Rasulullah itu, seperti mana orang-orang mukmin membuat persediaan hatta peperangan sekalipun. Dalam tafsir ayat-ayat sebelum ini banyak mengaitkan dengan peperangan Badar dan Uhud. Banyak kisah-kisah itu, dan itu merupakan jalan ke syurga. Walaupun perit jerih teruknya berperang, katakan. Jadi kesimpulannya, kesimpulan ada 5 minit lagi daripada tafsir ayat ini. Pertama, dunia ni bersifat fana. Almarhum Dr. Zuhaili kata bersifat fana, bezanya akhirat bersifat kekal. Fana ni apa? Sementara. Semuanya akan musnah. Imam Ahmad meriwayatkan dalam Sahih Muslim ada daripada Abu Sa'id, laqinu mautakum la ilaha illallah, talkinkan ataupun sampaikan bacaan kalian la ilaha illallah. Maknanya orang yang nak menemui kematian ini, kita sampaikan kalimah la ilaha illallah. Sebutkan supaya dia nanti bila sampai masa ajalnya dia sempat mengatakan la ilaha illallah. Sebab itu adalah merupakan jaminan kita mendapat boleh lagi masuk ke syurga Allah Subhanahu wa taala, iaitu
meninggalkan dunia yang fana, nak pergi ke akhirat yang kekal secara husnul khatimah tadi, yang bersaksikan bahawa tak ada Tuhan melainkan Allah. Itu saksi kita semasa mengembuskan nafas yang terakhir. Malah kalau tak cukup dengan itu, kita biasa buat, kita ziarah orang yang sedang nazak ni, kita bacakan ayat daripada surah Yasin. Mana dalil? Orang tanya mana dalil ni, kita pergi tengok orang nak meninggal ni, kita baca Yasin. Iqra'u Yasin ala mautakum. Riwayat Abu Daud, sebab Nabi pernah sebut Iqra'u Yasin ala mautakum. Jangan sampai tengok orang mati pergi mengumpat. Kau tengok tu nyawa payah keluar. Tu tak apa, dia buik dulu. Kita pergi cerita buruk dia pula. Dia tengah nazak ni. Selain daripada kerabat boleh mengajar dia la ilaha illallah, la ilaha illallah, kita yang ada masa ziarah ni, Nabi kata Iqra'u Yasin ala mautakum. Semoga Allah ampunkan dia. Allah nak mengampunkan hamba dia, jahat macam mana pun lah, dia sakit nak nazak, nak sakit tu, pengampunan tu, supaya di hari akhirat tu, kalau dia masuk neraka pun taklah seteruk-teruknya, taklah kekal. Akhirnya dia mati dengan berkat kita baca Yasin, dengan berkat kerabat dia ajar la ilaha illallah, sebut-sebut. Akhirnya ada jaminan lagi dia masuk ke syurga. Begitu juga dalam riwayat yang lain ni, kesimpulan Abu Hurairah menyatakan apa, riwayat baginda sallallahu alaihi wasallam, asri'u bil janazah. Ni tentang kematian ni, kullu nafsin za'iqatul maut. Berjalanlah dengan cepat ketika mengusung jenazah ke tempat apa tu, perkuburan tu. Berjalanlah dengan cepat, jangan slow and steady, jangan bersantai bersembang, tergolak. Bawa jenazah ni tapi tergolak lebih. Kerana jika jenazah tersebut adalah jenazah orang yang saleh, kata Nabi, maka bererti kalian menyegerakan dirinya mendapat kebaikan. Jika jenazah tersebut jenazah yang tidak saleh, maka bererti kalian bersegera meletakkan keburukan di atas apa? Di atas bahu kalian. Jadi kita maknanya bersegeralah membawa jenazah, lebih jenazah yang baik itu, supaya dia cepat dapat kebaikan itu. Pembalasan di hari akhirat ini, balasan sangat bergantung kepada apa? Amal kita di atas dunia ini, amal kebajikan. Dan kalau kemaksiatan yang banyaknya, maka kita terimalah dengan sewajar-wajarnya. Dan dunia ini adalah suatu yang menipu juga. Bukan kata memperdaya ini maknanya sikit-sikit kita kena, tapi juga kita tertipu. Tapi janganlah tolak pula, memang menipu betul dunia ni, semua kita kata tipu. Tak. Allah jadikan dunia sebagai jambatan, tapi kita yang tertipu kerana kita sendiri yang tidak berhati-hati. Sehinggakan kita tamak haloba di atas muka bumi ini. Jadi kalau kita memiliki harta, kenikmatan dunia sekalipun, akhirnya dia tidak membawa ketenangan. Tak bawa ketenangan. Ni bila scammer ni kena tangkap, ada salah seorang artis tu 24 jam kena soal SPRM. 24 jam. Dia mana tahu? Scammer ni bijak, dia cokau duit orang, lepas tu dia labur. Dia cari artis. Artis ni kan popular, beli barang dia sebab dia tu artis. Itulah biasanya masyarakat kita, barang sama kan? Kalau Tuan Haji jual barang, orang tak pandang, orang tak kenal Tuan Haji. Tapi bila seorang tu artis, dia jual baju second hand dia pun orang beli. Cuba Datuk Siti Nurhaliza nak jual semua baju-baju lama dia, berabot orang, online semua, mesti habis baju tu. Cuba baju Ustaz Muhammad Fizi, baju dia berkurap katakan. Itu dia. Pandai orang skema ni. Siapa artis berniaga? Ni. Dia labur dalam tu. Jadi duit dia tak nampak, rupanya dia labur. Tapi pihak berkuasa kita bijak, dapat dia kesan. Sudahnya mengadap. Kono pula kalau kita kereta mewah menjala 10 buah. Macam kereta macam kata kebal pun ada, katakan. Nak buat apa? Ini bukan marah.
nak bagi tahu tuan-tuan pun ada harapan nak jadi kayu macam tu. Tapi ingat ni. Ingat ni, ya. Ingat ni, ya. Baik, akhir sekali, ya. Al-Qurtubi. Al-Qurtubi ni ulama tafsir, ya. Menyatakan bahawa ayat ini tidak dinasahkan, tidak dihapuskan. Jadi maknanya sampai bila-bilalah, ya, sampai bila-bilalah ayat ini tetap jadi pedoman kepada kita bahawa kehidupan di dunia sementara penuh dengan apa? Penuh dengan perkara-perkara yang boleh memperdayakan kita. Kitalah kena berhati-hati. Kitalah yang pandai membawa diri kita di atas dunia ini supaya kita tak terlepas akhirat itu jalan yang sebaik-baiknya. Buatlah apa atas dunia ni, buat. Nak meniaga, nak maju, nak apa semua, itu memang dituntut. Malah ada kefarduan dia, kena majukan ekonomi orang Islam. Ya, kena. Kan? Sebab kita dah tertinggal segi ekonomi ni. Tanah airku, tapi ekonomi kita tak pegang. Itu belum lagi pergi perkara-perkara lain lagi. Sedangkan orang kita bukan tak boleh tu, tadi macam nama Mahathir tu, boleh pun. Tapi bukan seorang dua tu boleh, ramai boleh sebenarnya. Tapi di mana kesilapan kita yang kita tak boleh nak maju macam Nabi suruh, dan Nabi pernah janakan umat Islam ni. Akhirnya empire Islam pernah maju sehebat-hebatnya hampir 700 tahun. Tapi kenapa sekarang tak bangkit-bangkit lagi? Kita telah meletakkan keadaan yang salah di antara dunia dan akhirat, yang mana kita sebahagiannya nak mengejar akhirat itu tak peduli dunia, dan ada yang mengejar dunia ini sampaikan tak nampak akhirat. Jadi begitulah kesimpulan daripada ayat 185, 186 surah Ali Imran ini, juzuk yang keempat. Moga-moga banyak memberikan pengajaran kepada kita. Saya tangguhkan dulu, segala yang baik itu anugerah Allah Subhanahu wa taala. Sebarang kekurangan, marilah sama-sama kita pohonkan keampunan daripadanya. Kita tutup dengan doa tasbih kafarah, bacaan daripada suratul Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha anta nastaghfiruka wa natubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr ila alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sekian saja, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.